Farah, I can hear you. Tapi you stuck tau, you dekat. You tak gerak you punya image. Farah hilang. Sekejap ya, Puan Farah, is problem kot. Tidak makan. Okey. Sekarang ni saya nak ada lagi tak yang I try to call Farah. Maaf ya, nampak macam ada technical problem ni, PNM. Puan Farah minta maaf ya, dia exit sekejap, nanti dia masuk balik. Baru nampak you gerak. Okey, Assalamualaikum. Dengar ke? Salam. Okey. Sorry, biasalah teknikal kan. Okey, kita mula semula lah ya. Oh, you dah jauh ya tinggal kita orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Mohon maaf. Rekod ke ada? Mohon maaf terlebih dahulu di atas kesilapan teknikal pada pagi ini. Tak apa, kita hari ni tak payah nak pening kepala, tak payah nak ni, kita relax je hari ni. Okey, selamat datang kepada semua para peserta yang bertuah pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini ialah tenaga pengajar daripada Island East. Ini merupakan salah satu pangkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan Negara Malaysia di dalam portal YouPustaka di bawah kategori e-pembelajaran. Ini amat sesuai lah untuk para pelajar yang ingin menduduki SPM kan, Encik Fuad kan? Betul. Hari ini kita tumpu kepada para pelajar yang ingin menduduki SPM pada tahun ini. Okey, bersama saya tenaga pengajar yang hebat daripada Island East ialah Encik Fuad Johari, Puan Heli Muhammad dan juga Coach Bahrum Sujat. Ini wakil daripada Island East. Okey, seperti yang tuan-puan ketahui, Perpustakaan Negara Malaysia ini merupakan salah satu center untuk kita mendapatkan maklumat dan perpustakaan telah menyediakan perkhidmatan YouPustaka iaitu perpustakaan digital yang merangkumi lebih kurang 22 pangkalan data
dan lebih kurang 900,000 lebih bahan digital yang boleh diakses dan 21.9 juta bahan fizikal yang boleh dipinjam daripada 12 ahli konsortium. Kalau tuan-puan yang belum menjadi ahli Upustaka, terus menjadi ahli Upustaka dan akseslah semua maklumat yang ada di dalam Upustaka secara percuma. Yang penting percuma. So tak kena bayar apa-apa. So untuk memulakan program pada hari ini, saya akan tayangkan video bagaimana nak menjadi ahli Upustaka, terutamanya para peserta yang belum menjadi ahli Upustaka. Kita saksikan. Okey. So, mana yang belum, para peserta tuan-puan semua yang belum menjadi ahli pustaka, so boleh jadi ahli pustaka, selepas ini ataupun sekarang pun boleh buat, sebab benda ni untuk menjadi ahli pustaka ni adalah secara online dan merupakan kita tak charge apa-apa. Yang pentingnya, maklumat yang penting ialah nombor kad pengenalan, nama mengikut IC, email yang didaftarkan ataupun email yang aktif, nombor telefon dan juga alamat tuan-puan. Okey, bagi tanpa melengahkan masa lagi, kita dengan secara langsung pada hari ini kita akan serahkan latihan pakalan data ini kepada tenaga pengajar iaitu Encik Fuad Johari. Okey, dipersilakan Encik Fuad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Terima kasih.
Terima kasih Puan Siti Syafara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di seluruh Perpustakaan Negara Malaysia. Terima kasih pada kita punya pasukan pendidikan digital Allen-Ace, Puan Heli Muhammad. Terima kasih kepada kita punya core tutor dalam Sasbadi, Coach Baharin Sujak. Dan juga kalau tengok dekat ruangan komen ni banyak daripada negeri lain juga ada yang tanya slang Sabah, ada yang tanya slang sini kan. Jadi nak jawab tu sebab salah. Kan? Takut nanti jawab bahasa Korea kan dia tak faham kan. Bajet je kan, padahal kita pun tak pandai. Okeylah, jadi pertama sekali nak ucapkan terima kasih pada warga PNM, termasuk juga dekat seluruh negara yang ada pada pagi ini. Sebab pertama sekali tak silap saya ini tahun yang kelima Perpustakaan Negara menggunakan pakai Allen-Ace sebagai salah satu daripada penggalan data. Dan juga kalau kita tengok setiap tahun memang kita jalankan sesi yang sebegini. Dan tahun lepas seingat saya Puan Heli pun dah mula pergi ke negeri-negeri mengikut zon untuk memberi kefahaman tentang Allen-Ace, sebab sebelum tu kita memang masing-masing dalam situasi PKP lagi. Jadi sementara saya tengah present kejap lagi, mungkin kalau ada soalan waktu tu mungkin boleh simpan sekejap soalan tu. Nanti kita punya pembintangan tak lama, saya rasa lebih kurang plus minus 30 minit. Dan kalau kata selepas tu ada soalan mungkin boleh tanya. Okay, so okay ke cakap bahasa Melayu Boleh Boleh. Okay. Sebab Semua rakyat Malaysia. kalau pergi library kena cakap bahasa baku. Kan? Okay, so bila join keluarga PNM ni, saya dulu pun pernah lah zaman sekolah jadi ketua library kan. Jadi tak samalah macam sekarang. Dulu kerja kita buat jadual, susun buku, sapu sampah pada whiteboard kan. Sekarang ni dah macam-macam dah dengan ada penggalan datanya, dengan ada macam-macam kemudahan. Jadi kita sangat menghargailah usaha PNM. Mudah-mudahan usaha ni dapat diteruskan supaya peranan kita sebagai perpustakaan ni boleh bagi banyak lagi information pada manusia, masyarakat kat luar sana. Okay, so saya sharekan saya punya screen. Sekejap Okay, sekarang ni saya tengah buka portal U-Pustaka, nampak tak? Nampak? Okay, Nampak. Okay, so basically untuk kita buka penggunaan portal pendidikan digital, kita akan start daripada website PNM lah. Okay, so bila kita buka sahaja U-Pustaka .gov.my, so dekat bahagian depan ni ada banyak banner kan. Okay, so pergi pada dot yang pertama ni di belah kiri sekali dan ada logo Allen-Ace kat sini. Okay, so bila kita klik pada bahagian logo Allen-Ace itu, dia akan keluar online database. Scroll ke bahagian bawah. Okay, scroll ke bahagian bawah sampailah jumpa logo Allen-Ace yang ini, yang ada awan biru ni. Okay, so bila kita klik button Allen-Ace ni, barulah dia akan bawa kita kepada portal punya website, iaitu Pendidikan Digital Allen-Ace. Yang mana mungkin ada yang belum tahu, Allen-Ace ni sebenarnya dibangunkan oleh Sasbadi Holdings Berhad. Okay, saya percaya mungkin ada antara kita memang pernah dengar pun nama Sasbadi kan. Daripada zaman sekolah, tak silap saya dah hampir mencecah 40 tahun pun. Daripada dulu sampai sekarang, sampai hari ni pun dekat sekolah masih lagi pakai buku jenama Sasbadi. Okay, so kita tak risau dari sudut silibus, kita tak risau dari sudut kalau tiba-tiba esok tukar silibus, nanti kalau pelajar yang rujuk dalam ni sama ke dengan sekolah? Jawapan dia sama, sebab Sasbadi ni dia antara panel kepada Kementerian Pelajaran. So andai katalah akan datang berlaku penukaran silibus, kebiasaannya pihak Sasbadi mereka akan tahu lebih kurang 6 bulan ke setahun lebih awal. Okay, jadi kita punya content developer yang ada dekat Sasbadi, okay, dia akan tengok dekat mana yang akan bertukar. So sampailah pada tarikh bila bertukarnya silibus tu nanti, anak-anak ataupun pelajar ataupun visitor ke library ni yang pakai program ni, dia akan dapat akses silibus yang terkini lah. Okay, so bila kita pergi pada website Allen-Ace ni, dekat bawah ni sebenarnya ada banyak je. Ada banyak information yang kita boleh tengok.
ada video parents sebagai testimoni, ada pelajar-pelajar cemerlang yang share apa yang dia rasa bagus bila pakai ILMS, okey, dan juga ada yang lain-lain tentang update syllabus, okey. Yang seterusnya, yang ni dia maklumkan juga secara ringkas 9 fungsi utama yang ada dalam ILMS pun kita boleh tengok dekat sini, apa dia tugasan, apa dia kamus, apa dia video pengajaran. So basically kita boleh tengok dekat sini. Dan dekat bawah ni pula kita boleh tengok dia punya syllabus daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Okey. Kalau sekolah rendah, dia ILMS ni dia boleh pakai start daripada darjah 4 sampai darjah 6. Dan juga sekolah menengah bawah tingkatan 1, 2, 3 dan juga menengah atas tingkatan 4, 5. So situasi dia macam ni. Kalau dekat library ni memang kita dah setkan akaun ni PT3. Maksudnya tingkatan 3, 2, 1 boleh akses. Akaun yang ini mungkin untuk syllabus SPM. So boleh akses untuk syllabus tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Kalaulah contoh ada yang depan saya ni yang mungkin dia ambil secara individu, dia pakai kat rumah untuk anak dia contoh. Okey. So kalaulah anak tu tingkatan 1, dia cuma boleh buka tingkatan 1 je. Okey. Dia naik tingkatan 2, dia boleh buka 2 dan 1. Dia naik 3, dia boleh buka 3, 2, 1. Sama juga macam sekolah rendah, darjah 4 boleh buka 4 sahaja. Dia naik darjah 5 boleh buka 5 dan 4, naik darjah 6 boleh buka 6, 5, 4. Sama juga macam menengah atas, kalau dia form 4 boleh buka form 4 sahaja. Dia naik form 5 dia boleh buka form 5 dan form 4. Okey, contoh sekarang ni bulan 11. Dia daftar tingkatan 4. Lagi berapa bulan dah masuk tingkatan 5 kan? Okey, so waktu dia masuk tingkatan 5 tu, kebiasaan waktu cuti sekolah, sistem ni dah akan buka awal syllabus untuk tahun depan, iaitu tingkatan 5. Jadi anak kita tu sebelum masuk tahun depan, sebelum masuk yang betul-betul tingkatan 5, dia boleh buka dah tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Okey. Okey, so dia akan terus sambung pakai macam biasa. Walaupun dia start pakai bulan 11 ni. Okey, so kalau dia pakai bulan 11 ni, okey, dia punya portal ni penggunaan dia 1 tahun. Dia akan sampai bulan 11 tahun depan. Okey, so dia akan sambung pakai macam biasa. Apa subjek yang ada kat sekolah, itulah subjek yang dia akan dapat. Okay, so saya nak buat demo sikit. Okay, akaun yang saya nak tunjuk ni adalah akaun PNM SPM 01. Okay, akaun tingkatan 5, akaun SPM. Okay, dan dia punya password nanti senarai ID dan juga senarai password boleh dapatkan dekat PNM. Tak silap saya tadi dekat kita punya website pun ada nyatakan dekat situ. So setiap negeri boleh akses, okay, ikut ID untuk setiap negeri masing-masing. Yang saya tunjuk ni demo untuk akaun di PNM HQ. So masukkan ID pengguna, masukkan kita punya password. So kita bolehlah masuk ke dalam akaun pelajar ni. Okay. So sementara saya nak start ni, cuba sekejap kita tukar sekejap. Cuba anggap kita ni budak sekolah. Boleh tak? Kita anggap kita sekarang ni tingkatan 5 Boleh. Walaupun ada yang mungkin umur 41 ke, ada yang 20-an ke, okay, ada anak dia dah sekolah ke, kita rasa sekejap sekarang ni kita tingkatan 5. Okay, so sekarang ni saya lantik semua jadi form 5 sekejap, okay? Okay, so bila kita buka sahaja kita punya ILMS ni, okay, kita boleh tengok dia punya paparan utama dekat sini. Dia ada maklumat baru, apa-apa saja maklumat update daripada HQ, daripada Sasabadi. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Dekat sini juga ada sistem iClass yang mana diketuai oleh Coach Baharin. Okay, inilah Coach Baharin kita, okay, yang fokus kepada subjek matematik. Okay, dan di sebelah kiri ni pula ada kedudukan bulanan perpustakaan negara. Okay, maksudnya yang dalam kalangan akaun library, yang mana yang ranking nombor 1 contohnya. Kita boleh tengok dekat sini, klik saja dekat situ. Yang dekat bawah ni pula kedudukan bulanan seluruh negara. Okay, let's say lah kita pakai satu akaun tu dekat rumah ke, dekat library ke, kita boleh tengok, kita boleh bersaing secara positif. Bulan ni negeri mana yang paling top, bulan depan negeri mana. So benda ni dia lebih kepada untuk wujudkan satu saingan yang baik lah kan. Okay, so barulah kita rasa kita ada fight. Okay. Okay, so kita pergi pada fungsi yang pertama sekali. Okay, pertama sekali ini kita punya profile laman utama. Yang mana yang pakai akaun ni secara individu dekat rumah ke, untuk anak ke, gambar profile ni boleh tukar. Macam ni kita pakai Perpustakaan Negara Malaysia lah sebab library yang sediakan akses. Takkan nak letak muka orang lain pula kan. Okay, so pertama sekali kalau dekat rumah boleh pakai muka anak terpulang. Okay, so yang pertama sekali ini fungsi nota. Bila kita klik pada bahagian nota, dia akan keluar nota kat sini. So kita klik pada nota.
So disebabkan akaun ni adalah akaun tingkatan 5, so kita boleh tengok lebih kurang yang ada kat sini lebih kurang 13 subjek. Okey, 13 subjek yang ada kat sini. Kalaulah anak tu dia memang tak ambil pun sains tulen, dia ambil ekonomi sebagai contoh. Tapi dalam Island Ace ni tetap juga disediakan untuk subjek walaupun dia tak ambil. Okey, tetap juga ada akses untuk biologi, ada untuk fizik, ada kimia. Okey, sebab untuk Island Ace ni dia tak bagi subjek ikut apa yang kita ambil kat sekolah. Kalau kita tak ambil kimia, dia tetap ada kat sini. Sebab dia ikut level. Kalau akaun ni didaftar untuk akaun tingkatan 5, so semua subjek yang ada dalam tingkatan 5 disediakan dalam akaun ni. Okey. So ini kelebihan, contohlah macam mungkin ada yang adik-beradik kembar ke, dia boleh share. Seorang ambil sains tulen, seorang tak ambil. Dia boleh kongsi. Okey, so dia ada pro and con lah. Apa kelebihan kalau tak kongsi, apa kekurangan kalau kongsi, tapi basically dua-dua boleh akses. Okey, contoh, okey saya klik pada button contohlah biologi akaun sedang digunakan pakai oleh orang lain. Mungkin ada yang tengah ni ke? Ada yang tengah ni tengah login ke? Okey. Sebab kalau kita login dua tempat serentak, salah satu dia akan terminate, dia akan tertendang. Okey. Jadi yang ni saya tunjuk contoh untuk akaun tingkatan 5. Saya cuba lagi sekali. Rasanya ada yang ni lah, rasanya ada yang sedang login. Ada yang tengah login ke? Sekejap Mungkin dia tengah login dua tempat yang sama. Sekejap. Sorry sekejap Pakai 02 pun okey. Okay. Okay. So tak apa, ini sama je untuk tingkatan 5. Okay, kita pergi balik pada bahagian nota tadi. Kemudian contohlah saya pilih ambil subjek fizik ke, boleh jugalah fizik ke. Okay, so dia akan keluar subjek fizik. Okay, kita tahu sekarang ni, kita ni anak tingkatan 5 kan. Siapa form 5 angkat tangan? Kan? So kita semua form 5 sekarang ni. Jadi kita boleh buka tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 punya syllabus. Okay, dan juga kita boleh pilih lagi nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kalau kita biasa bahasa Inggeris, kalau dekat sekolah cikgu ajar bahasa Inggeris, kita boleh pakai bahasa Inggeris. Okay, contohlah kita ambil apa? Kita ambil force emotion ke wave ke terpulang lah. Okay, let's say kita ambil form 4 force emotion. Klik saja dekat situ. So secara amnya inilah nota yang disediakan oleh pihak asas badi, okay, untuk anak-anak punya rujukan. Okay, dia bukan semata-mata nota macam biasa. Sebenarnya dia punya susunan syllabus sama macam mana yang dia orang belajar kat sekolah. Cuma dalam ni dia ada ekstra lagi kemudahan yang anak-anak boleh pakai ataupun visitor PNM boleh pakai. Contoh, dia rasa yang ni nota ni penting dan dia nak buat nota tambahan lagi. Okay, pada belah kanan ni dia ada beberapa fungsi. Okay, contoh yang atas kali ni dipanggil sebagai nota tambahan ataupun sticky note. Let's say dia ambil warna biru, dia nak letak belah kiri ke belah kanan ke, terpulang dekat dia. Okay, contoh yang tengah belajar ni namanya adik Farah sebagai contoh kan. So nota Farah sebagai contoh. Okay, so kalau dia rasa nota ni macam panjang sangat, dia nak ringkaskan, dia boleh ringkaskan dekat sini. Okay, nombor 1 apa dia, okay, nombor 2 apa dia. Okay, so ini yang dia punya specifically dia boleh rujuk balik. Nanti kalau dia dah log out, dia log in balik, dia boleh pakai. Okay, dan dia punya sticky note ni, dia bukan semata-mata boleh ringkaskan macam ni. Okay, dia bukan semata-mata macam ni. Contohlah dia ambil colour lain, colour purple. Okay, sekarang ni kalau kita perasan, terlampau banyak sangat cikgu yang kreatif, cikgu yang boleh buat ekstra punya rujukan untuk para pelajar dan kadang-kadang dia orang upload dekat YouTube topik sekian-sekian tentang fizik ke tentang apa-apa. Kalau kita rasa video cikgu tu dekat YouTube tu rasa memang boleh bantu kita untuk topik ni, ambil sahaja link pada YouTube tersebut, okay, dan boleh tampal, boleh copy pastekan link tu letak dekat sini. Okay, contohlah ni video. Okay, so video daripada YouTube tu copy paste je dia punya link, paste dekat sini. Jadi dalam ni, dalam yang purple ni akan ada video. Okay, akan ada video. Memang tak samalah macam zaman kita sekolah dulu. Dulu kalau kita belajar, kita pakai buku. Zaman dulu lagi mungkin buku hitam putih. Kalau zaman saya ke, zaman Puan Heli ke, Puan Farah ke, okay, kita belajar. Contoh, esok nak exam, malam ni kita belajar. Sekarang ni pukul 3 pagi. Okay, lampu terbakar satu, lampu sini kelip-kelip. Okay, buku pula yang kita tengah baca tu, gambar tu bergerak sendiri. Dah lampu kelip-kelip ni. Jadi semua siapa tak takut betul. Jadi
sekarang ni zaman dah tak sama. Okay, sekarang ni inilah zaman anak-anak. Kita bukan semata-mata nak anak tu ada kelengkapan dekat sini, tapi kita nak dia orang seronok belajar, dia orang rasa senang, dia orang rasa best, dia orang rasa mudah. Sebarulah dia orang punya rate of penggunaan tu memang akan betul-betul. Sebab kita tengok macam tahun-tahun terdahulu, ramai je student yang mungkin dipakai LNS ni last minute sebelum exam. Jadi alhamdulillah ada subjek-subjek yang mungkin dia tak pernah perform, dia dah start perform. Okay, bukanlah kita nak anak-anak pakai LNS ni nak betul-betul straight A, tak. At least kondisi ada subjek yang selama D dah mula naik pada B dulu ke and then pergi pada A, okay. At least dia ada progress dekat situ. Okay, yang seterusnya dekat bawah ni juga ada quick test. Bila kita klik pada quick test ni akan keluar soalan, dan soalan yang keluar ni hanyalah soalan tentang topik yang dia tengah baca tadi. Dia nak test sama ada dia baca tu faham ke tak faham kan. So dia test jawab soalan, kalau dia betul dia faham lah tu. Okay, so kalau dia teruskan akan keluar lagi soalan yang berbeza. Dia nak uji kefahaman dia, dia jawab soalan ni. Dia akan jawab sampai betul lah, kalau salah dia akan beritahu salah. Okay, sebab kadang-kadang even saya dulu pun kita belajar lama berjam-jam, tapi kita tak tahu yang kita tengah salah faham, kan? Itu memang bahayalah, kita tak tahu kita salah faham. So siapa nak beritahu? So sementara dia tengah baca, dia boleh jawab soalan supaya nak uji dia punya kefahaman. Okay, dan di sebelah kiri ni ada banyak lagi function, ada kamus. Kalau ada perkataan tertentu yang anak tu tak faham, yang kita yang sekarang ni yang semua form 5 ni kan tak faham, okay, type saja dekat sini akan keluar dia punya terjemahan apa. Okay, so kamus ni ada 3 bahasa lah, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Mandarin. Okay, so ini untuk subjek fizik. Kalau let's say nak baca subjek lain ke, tiba-tiba malam ni nak belajar kimia ke, dia tak ambil kimia pun, sahaja nak baca kimia pun boleh juga. Okay, apalah yang kawan-kawan aku belajar kimia tu, macam best je, dia kliklah kat kimia sini, cari mana topik yang dia nak baca. Okay, yang ini ke, atom ke, okay, klik, so dia boleh baca kat sini lah. Okay, so ini kalau bahasa Inggeris. Kalau dia klik tadi bahasa Melayu, so nota yang keluar ni dalam bahasa Melayu. Okay, senang je, scroll ke kanan je, nak tengok subjek lain scroll je. Okay, boleh pilih berdasarkan apa yang dia nak belajar. Okay, so mungkin ada yang tanya siapa yang buat konten ni. Dekat Sasabadi saya ingat saya ada lebih kurang lebih 100 orang content developer yang terdiri daripada cikgu-cikgu pakar, ada yang cikgu-cikgu yang dah pencen, yang ada kepakaran, dia kerja dengan Sasabadi. So diorang ni lah yang sediakan segala bahan-bahan yang ada dalam ni, yang ada dalam LNS ni. Memang diorang kerja dengan Sasabadi. Okay, so diorang yang sediakan segala apa, susunan, apa bentuk nota yang rasa bagus untuk anak-anak, diorang lah yang akan buat. Okay, kalau kata syllabus tukar, diorang lah punya kerja. Macam tu. Okay, so yang seterusnya kita pergi pada fungsi peta minda. Okay, pertama sekali contoh, pergi dekat peta minda saya. Peta minda saya ni sebenarnya dia lebih kepada peta minda yang mungkin dia nak buat sendirilah. Okay, contoh dia klik pada button tambah baru ni, klik dekat situ dan dia akan keluar lebih kurang 11 template yang anak ni boleh pakai. Contoh dia nak ambil bentuk yang macam mana, terpulang dekat dia lah. Nak bentuk bulat ke, petak-petak ke, contoh nak ambil bulat. Okay, dia tengah nak buat peta minda jenis-jenis tumbuhan tadi. Okay, nak susun macam mana, terpulang dekat dia, tajuk dekat sini, jenis-jenis tumbuhan sebagai contoh sebab contoh je. Okay, jenis tumbuhan sebagai contoh. Okay, so itu dia punya tajuk. Okay, so dia save. So tajuk dah ada kat sini dah. Okay, contoh. Yang pertama dia nak buat apa? Dia nak buat tumbuhan yang hidup melia ataupun menjala kan, menjala. Okay, terpulang dekat dia. Okay. So tulisan macam mana, warna apa, macam mana bentuk yang dia nak susun, terpulanglah dekat anak tersebut. Jadi ini sebenarnya kadang-kadang kita tak nak semata-mata budak ni ulang kaji semata-mata apalah soalan keluar esok, apalah yang akan cikgu tanya nanti. Tak. Kita nak diorang ni bukan semata-mata akademik, tapi kita nak develop diorang punya skill. Ramai sebenarnya budak-budak anak-anak yang pakai LNS, rupa-rupanya kalau tengok diorang punya peta minda memang kreatif. Yang buat peta minda tu pula kalau tengok dia punya level tu baru sekolah rendah, darjah 6, darjah 5. So ini zaman dia. So kita memang betul-betul selutlah pada PNM yang sediakan bahasa begini, yang dalam masa yang sama kita boleh cungkil anak-anak punya kebolehan. Okay, sebab dia punya peta minda ni bukan semata-mata tulisan macam ni pula. Kalau macam tadi kita boleh cari video letak dalam nota, ini pun sama juga.
Kalau sekarang ni dia buat tentang jenis tumbuhan, dia boleh letak gambar, dia boleh ambil video, letak dalam bulatan ni pun boleh juga. Siap ada gambar lagi. So itulah zaman anak-anak sekarang untuk cara dia orang belajar, senang nak faham. Kadang-kadang nak hafal perkataan pun mungkin boleh ingat, kadang-kadang lepas setengah jam dah lupa balik. Tapi kalau mungkin ada gambar, ada video kan senang untuk dia orang ingat. Benda tu semua kita tahu. Semua kita tahu benda tu. Kalau kita baca, kita ingat berapa persen. Kalau kita baca, ajar orang lain ingat berapa persen. Tengok berapa persen, pegang berapa persen. So semua tu kita tahu dah. Cuma macam mana kita nak apply dalam anak-anak punya kehidupan belajar diorang. So this is the way yang kita sediakan, yang mana boleh diakses melalui website YouPustaka yang disediakan oleh PNM. Okay, so itu untuk bahagian peta minda kalau dia buat sendiri. Kalau mungkin dia tak pandai lagi nak buat, dia baru start pakai program ni hari ni, boleh tengok peta minda rakan. Okay, dalam ni boleh berkawan dalam Island Ace boleh berkawan, tapi diorang tak boleh lah nak berchatting. Dia boleh tengok kawan tu punya peta minda, kawan sekolah punya ni, dia boleh tengok. Okay, contohlah, dia nak tengok peta minda tajuk enzyme sebagai contoh. Yang ni ada budak yang buat. Okay, dia klik kat sini, buka. So, kita boleh tengok kawan-kawan lain punya peta minda. Ada graf dia, kita boleh tengok kat sini. Dan lagi satu ada yang tanya, kalau peta minda kawan ni salah, ada 100 orang baca, adakah 100 orang tu akan salah faham? Tak, jangan risau. Peta minda yang anak-anak ni buat, bila dia nak share pada kawan-kawan, dia akan ditapis dulu oleh tim sasbadi. Okay, so kalau dia tengok peta minda tu macam bersemua maklumat dia betul, tak ada yang salah, tak ada yang merepek, dia akan di-approve dan kawan-kawan yang berkawan dengan dia dalam ni boleh tengok dia punya peta minda. Okay. So itu untuk fungsi peta minda. FJ dapat star. Dapat star. Yang mana peta minda yang banyak dirujuk, yang bagus, makin tinggilah star dia ni. Kan? Makin banyak star macam ni, 3 star, pengenalan kepada organisma. Okay, kita klik buka kat situ. So ini peta minda budak-budak. Nama dia siapa? Muhammad Harith Nur Iman. Daripada mana budak ni? SMK Alam Megah 2. Bukan syarikat yang Megah Holding tu lain. Ini sekolah. Kan? Okay. So ini dia punya peta minda. Contoh jenis-jenis mikroorganisma, gambar boleh letak, video boleh letak. So ini basically secara tak langsung kreativiti anak-anak ni akan terbina. Okay. Berapa ramai sebelum ni yang mungkin dah habis sekolah, mungkin yang dah habis universiti pun. Okay, segan lagi tak tahu nak buat ini. So ini kita insyaAllah lah, kita akan betul-betul mampu melahirkan anak-anak yang pandai, yang kreatif, yang cemerlang, yang banyak soft skill yang akan terbina. Okay, so itu untuk peta minda. Next, kita pergi pada penilaian. Penilaian ni tempat untuk anak-anak menjawab soalan. Dia ada soalan objektif, ada subjektif, ada ujian lisan, oral test, ada kertas ujian dan juga tugasan. Okey, saya tunjuk beberapa contoh macam praktis objektif. Okey, so anak ni nak jawab soalan. Sama juga macam nota tadi. Dia pilih mana subjek yang dia nak jawab. Let's see lah dia ambil bahasa Inggeris lah. Okey, ambil bahasa Inggeris, kita ambil yang senang-senang lah Okey, let's say dia nak ambil grammar. Nak ambil kata 4 saja pun tak apa. Okey, nak jawab yang 5 saja pun okey. Okey, nak jawab grammar contohnya. Okey, dia boleh pilih pula tahap kesukaran soalan ni. Nak jawab soalan yang mudah ke, yang sederhana ke, yang susah ke, dia boleh pilih kat sini. Kadang-kadang kalau kita beli buku latihan, bukan tak bagus-bagus. Cumanya kita soalan tu biasanya random. Kan? Mungkin soalan ni dia ada campur, ada yang senang, susah, semua dia campur. Tapi kalau kita tahu anak kita ke, adik kita ke, yang kita tahu mungkin kalau dia ni start belajar, dia perlahan sikit. So jawab yang senang dulu. Kalau dia rasa kita ni baru baca dah boleh skor, dah mula skor pada yang mudah, jawab yang sederhana pula ataupun jawab yang susah pula. Kita tengok pada keadaan. Okay, contohlah kita ambil grammar, kita tekan button mula, so akan terus keluar soalan. Dalam Island Ace ada lebih 300,000 bank soalan yang disediakan dan juga lebih kurang 200,000 set-set nota yang disediakan. Semuanya under sasbadi. Kita tak risau soalan ni soalan salah ke, tak risau kalau soalan ni soalan yang tak kena dengan zaman sekarang ke, insyaAllah semuanya sentiasa diupdate sentiasa. Okay, so ini ada orang nak jawab ke? Ke nak hentam? Ada yang nak jawab ke? Kita try lah. Kita try. Okay. Boleh Kak Eli kot. Eli awak kali cepat. Kita buat random je. Was the made MADE. D, durian. Okay. Nombor 2.
Bangkok. B. B. Cuba tanya Ya. adik-adik tu tahu tak? Okay, tembak je. Okey, nombor 3. Nombor 3, Canada. Over. C. Ya, ada ni, ada pandai-pandai ni. Tak tengok pelajar ke turis entering. Durian. D. Okey. Have you found A? Apa? Anggur. Okey. The train is full. On. Okey, 6 jawab, 6 hentam 10 jawab, 10 hentam. Okay, petang je lah. Laju sikit. Tak apa. Petang. Saya jawab je Okey. Saya baca lambat. Okey, nombor 9. Nanti ada cakap, apa Fuad ni salah ni contoh hentam je. Nanti jadi kalau makan rendah tak pandai, dia kata saya tak pandai kan. Okey. Contoh. Kalau soalan sekolah menengah ni, bila setiap kali kita buka objektif dia akan keluar 20 soalan. Kalau macam sekolah rendah, kita buka dia akan keluar 10 soalan. So kalau dia habis jawab soalan tu, dia jawab lagi topik yang sama, subjek yang sama, dia biasanya dia akan jumpa soalan-soalan yang berbeza lah. Sebab kita tak nak anak-anak ni dia jenis hafal soalan kan. Okay, so kalau kita ada soalan yang mungkin tertinggal dia pun nak jawab, kita tak akan boleh tekan hantar. Okay, so tekan habis dulu, tekan hantar. So dalam masa berapa saat je akan terus keluar berapa markah dia, apa yang dia betul, apa yang dia salah. So semua kat sini. Bayangkan saya rasa dia kurang tak sampai 1 saat pun terus keluar dia punya pemarkahan ni. Okay, so dia terus boleh tengok apa yang betul, apa yang salah. Perasan tak yang mana yang pakai Allen Ace ni, ramai yang cakap, even saya pun perasan, dia bantu budak-budak ni untuk jimat masa. Contoh tadi kamus. Kamus tadi setakat nak mungkin ada perkataan tak faham, dia type je. Type perkataan, tekan enter, terus keluar terjemahan. Di zaman kita dulu nak kena cari kamus tu tak jumpa 2 hari 3 malam 6 bulan tak jumpa. Rupa-rupanya baru perasan muka surat koyak pula tak jumpa. So kat sini dia dah jimat masa untuk kamus. Sekarang ni contoh dia jawab soalan 1 saat dia tahu markahnya berapa, apa betul apa salah, dia terus boleh buat pembetulan. So dia tak perlu nak kena semak satu-satu lagi mana betul mana salah. Kalau jawapan dalam buku tu kat belakang, nak tengok jawapan nombor 1 betul ke tak betul. Nak tengok nombor 1 kat belakang tu dah nampak nombor 2, nombor 3 pun dah nampak jawapannya apa. So kat sini selagi mana dia tak habis jawab, dia tak tahu betul ke salah. So penandaan instant marking 1 saat siap tanda, sekali lagi jimat masa. Nampak tak? Kamus jimat masa, jawab soalan jimat masa. Dan kalau kita perasan juga, bagi mana contoh mak ayah yang dekat rumah ke ataupun sahabat-sahabat dekat sini yang ada anak sekolah yang pakai dekat rumah ke, markah ni juga akan on the spot masuk dekat email parent. Okey, dekat mana kita ada? Library HQ ke, kita dekat library Sabah ke, kita kerja dekat library Sarawak, anak dekat Perlis ke, contoh. Okey, kita boleh tengok on the spot. Call, abah nak hari ni awak jawab 5 set soalan. So kalau kita dekat office tak dapat 5 email, maksudnya anak kita belum lagi jawab soalan 5 set. Kalau dapat 2 email, maksudnya anak baru jawab 2 set. Dan dalam email mak ayah tu pula boleh tengok dia jawab subjek apa yang betul, apa yang salah. 20 soalan ni berapa minit yang anak ambil masa nak jawab, semua mak ayah tahu. Kalau ni tengah jawab 20 soalan, tengok masa yang anak ambil seminit. So tak logik lah seminit jawab 20 soalan. Nampak sangat anak entang betul. Kalau jawab 20 soalan, tengok masa yang dia ambil 3 jam. Maksudnya dia jawab sambil lewa, betul tak? So kalau 20 minit, contoh plus minus kalau satu soalan seminit, mungkin 20 minit ke 30 minit. So logik lah. So sampai ke situ mak ayah boleh tengok anak-anak punya progress. So kat sinilah menjimatkan masa mak ayah yang mungkin hari ni mencari rezeki dekat luar sana, yang mungkin pagi dah kena keluar, tak sempat nak tengok progress anak-anak belajar. So ini antara benda yang bukan semata-mata boleh bantu anak sekolah. Dalam masa yang sama, parent pun boleh kita bantu. Dengan satu penggunaan je, pakai Allen Ace je, anak terbantu, mak ayah pun mudah nak pantau. Okay, bukan mak ayah tak nak pantau, betul. Kadang-kadang kita nak pantau, satu masa. Yang kedua, kita dulu belajar sastra, anak tanya kimia macam mana kita nak jawab. Okay, so ni antara benda yang kita boleh bantu selesaikan masalah anak-anak, masalah ibu bapa, dan mungkin cikgu sekaligus kita boleh bantu insya-Allah. Okay,
So saya tunjuk lagi satu nanti boleh explore untuk ujian lisan ni dia ada oral test, ada ketahudian soalan-soalan sebenar yang sebelum ni kita boleh tengok dekat sini. Okay, nak tunjuk lagi satu untuk praktis subjektif. Let's say lah contoh bahasa Melayu. Okay, dia nak jawab contoh pemahaman. Nak jawab yang ni contohnya. Okay, so dekat sini dia tak adalah ABC. Mungkin dia nak type jawapan kat sini. Contoh ni saya hentam je, nama saya Fuad contoh. Okay, so saya tekan button hantar. So untuk subjektif, dia akan bagi skema jawapan dekat bawah ni nanti. Jadi anak ni boleh compare apa jawapan yang dijawab dan dia boleh compare dengan jawapan yang sebenar yang disediakan oleh tim Mr. Badi, dan jawapan inilah yang sebenarnya dicadangkan untuk dia orang jawab dekat sekolah nanti. Okay. Kalau mungkin nak type dekat sini mungkin panjang sangat. Okay. Sebab dia macam essay panjang kan. Boleh juga dia tulis jawapan di atas kertas. Okay, tulis atas kertas contohnya. Okay. Dia tulis and then dia ambil gambar and then dia upload dekat bawah ni. Bawah gambar pensel ni ada button image kan, upload. Okay, so dia upload gambar yang dia snap jawapan dia tadi, so jawapan dia akan ada kat sini. So dia boleh compare dengan jawapan skema yang disediakan. Okay, so untuk subjektif dia tak ada macam objektif, dia tak ada hantar terus dapat ABC mana betul mana salah, dia tak sama sebab ini subjektif. Dia boleh dibantu dengan memberi jawapan yang memang dicadangkan untuk anak-anak tersebut untuk dia orang jawab dalam exam nanti. Okay, so basically itulah antara benda yang ada dalam penilaian. Penilaian ni tempat untuk anak-anak jawab soalan. Kita nak balance antara nota dan juga jawab soalan, kita nak dia orang seimbang. Supaya dia orang ni taklah orang kata syok sendiri belajar tapi exam tak score, mungkin dia kurang jawab soalan. So ni benda-benda yang kita nak kena bantu. Okay, mungkin ada anak-anak yang rajin. Kalau zaman dulu buku latihan satu buku tu mungkin ada 6 set soalan je. Kadang-kadang satu hari pun dah habis, esok nak kena beli buku baru lagi, betul tak? Esok beli buku baru. Abah nak buku baru, abah dia belilah buku lagi. Esok habis lagi satu buku tu, nak kena beli buku baru lagi. So ini biasa berlaku dulu sampai sekarang. Kalau anak tu rajin kan. So kat sini ada lebih 300,000 bank soalan, dia jawablah soalan subjek apa pun, dia akan sentiasa jumpa soalan yang berbeza. Okay, semua ada dalam ni. Mudah sangat. Okay, anak-anak boleh pakai 24 hours. Okay, siang malam ke terpulanglah pada anak-anak tersebut. Okay, so benda yang baik insyaAllah kita boleh bantu dia orang. Okay, yang seterusnya fungsi kemajuan. Tadi kita jawab bahasa Inggeris kan, contoh bahasa Inggeris. Okay, tadi kita jawab grammar. Okay, grammar 55%. Jumlah soalan 20, jawapan betul 11. So contoh. Mungkin ramai yang lalu benda ni. Contohlah dulu zaman sekolah, kita pergi sekolah. Pergi sekolah sampai hujung tahun tu cikgu cakap mak ayah boleh datang ke sekolah pada hari sekian-sekian untuk ambil report prestasi anak-anak. So datanglah mak ayah. Okay, antara yang biasa, paling biasa, tahniah encik, anak encik dapat A dalam bahasa Melayu, dapat A dalam matematik. Cuma cik dalam bahasa Inggeris ni lemah sangat. Bahasa Inggeris dia dapat C. Kalau tengok yang ni semua okey. Yang ni pula anak kedua pula, tahniah encik bahasa Inggeris dapat A, bahasa Arab dapat A, semua A. Bahasa Melayu je dapat C contohnya. Contoh. Jadi kita cuma tahu anak lemah bahasa Melayu. Tapi kita tak tahu dalam bahasa Melayu tu topik yang mana yang dia lemah. Lemah tu mungkinlah markah dia 40, markah dia 50. Dia tak lemah semua pun. Jadi kalau katalah kita dapat informasi yang macam tu, kita balik rumah cakap dekat anak, nak balik nanti abah nak jawab banyakkan ulang kaji bahasa Melayu. Tapi anak tak tahu mana satu topik yang dia lemah. Tapi apa yang anak akan buat, dia balik rumah semua topik dalam bahasa Melayu semua dia akan ulang kaji. Nampak tak? Dia akan buang masa. Mungkin subjek topik yang dia dah tera pun dia baca. Okay, so dia dah buang masa kat situ. So sekali lagi kalau dekat sini, contohnya kalau bahasa Melayu dia dah jawab kata nama, kata sendi, kata majmuk, penjodoh bilangan, peribahasa. Dalam banyak-banyak ni mungkin tata bahasa je yang dia lemah. Yang lain semua okey. Jadi betul lah anak tu lemah bahasa Melayu tapi bukan semua pun. So setakat nak ulang kaji tata bahasa, satu topik tu kadang-kadang mungkin 10 minit je. So sekali lagi yang mana yang betul-betul pakai Island Ace, dia dapat jimatkan masa dia. Kamus jimat masa, jawab soalan tanda jimat masa, nak ulang kaji yang mana pun dia tahu spesifik. Bahasa Melayu satu topik lemah. Mungkin paling lama 15 minit. So masa-masa yang lain tu dia boleh pakai untuk subjek yang lain.
Jadi dia boleh selesaikan masalah yang memang sampai sekarang mungkin berlaku tak cukup masa. Kalau lah tak tahu benda ni, spesifik anak lemah topik yang mana, mungkin bahasa Melayu nak ulang kaji 2 jam, mungkin bahasa Inggeris 1 jam, bahasa sejarah 1 jam, so subjek yang lain lagi. So dia orang memang tak cukup masa. Okay, so ni antara benda yang kita sebenarnya kena aware, kena peka, yang kita boleh, insyaAllah kita boleh selesaikan dengan teknologi yang kita ada. Okay, teknologi ni bukanlah kita perlu kekang, tapi kita cari mana sudut-sudut yang bagus untuk improve anak-anak punya akademik khususnya. Okay, so itu untuk bahagian kemajuan. Okay, next Nabira, sekali lagi. Fungsi video pengajaran. Okay, cuma video pengajaran ni dia cuma sediakan untuk subjek sains sahaja. Contoh, kita pergi pada subjek biologi. So dekat sini akan ada guru yang akan ajar tentang subjek ni. Contohlah, kita mungkin ialah form 4, form 5 kan, waktu tu dah nak aktif sukan lah, aktif silat lah contohlah kan. Mungkin kelas tak masuk, ataupun mungkin kita tahu subjek ni susah. Nak tanya cikgu segan, mungkin segan. Nak tanya pula kalau tak segan, masa dah habis pula contoh. So dekat rumah bolehlah tengok kita punya topik yang mungkin dia rasa dia lemah. Contohlah kita ambil yang ni lah, respirasi aerob and anaerob contoh. Okay, dia klik kat sini and then dia tekan play. So akan ada cikgu yang ajar topik tersebut. Ada sound ke? Ada Tak ada. Tak ada sound Tak ada. You kat bawah ke tu? Tak ada you punya browser. Tak ada. Video Cik. nampak? Dah video nampak. Video nampak, ya. Apalah. Okay, mungkin setting ni kot, setting Google Meet kot. Apa. Okay, so inilah video yang kalau mungkin anak tu tak faham, cikgu ni dia akan ajar detail tentang topik yang dia tak faham tadi. Okay, kalau let's say mungkin topik-topik yang ada pengiraan ke, fizik ke, mungkin dia nak banyak pengiraan ke, contohlah ambil yang ni, Bernoulli Principle. Okay, so dia klik kat sini, so akan ada cikgu yang mengajar tentang topik ni. Macam menukar, benda tu berfungsi macam mana, pengiraan dia macam mana kan. Okay, tengok daripada awal cikgu ni start mengajar. Okay, sekejap sebab ni saya skip lagi sikit. Dia ajar sikit-sikit dia ajar, satu persatu dia ajar. Daripada papan putih ni kosong, dia kira sikit-sikit, dia keluar formula ni. Dah ada lah gambar aerofol kat situ, macam mana kapal terbang boleh terbang lah apa semua kan. Dia skip lagi, macam mana nak kira bahagian tu, kalau pressure atas sekian contoh Okay, sampailah anak tu tahu macam mana kiraan dia, yang penting dia faham. Okay. Nampak tak? Sampai penuh whiteboard tu. Geram tak? Soalan tu pendek je. Dulu kita sekolah soalan tu pendek je. Jalan kira 3 muka surat. Geram tak? Kan? Okay, so itulah fungsi untuk video lesson yang ada kat sini, yang cuma untuk ada 4 subjek saja, kimia, fizik, bio dan juga matematik. And then sebagai tambahan kat sini kita ada ganjaran. Okay, ganjaran kat sini maksudnya tempat untuk anak-anak ni mungkin dah belajar sejam 2, dah nak release, nak main kejap. Kat sini adalah beberapa, dia macam game lah yang Sasbadi sediakan. Ada Sasbadi checkers lah, ada Sasbadi tic-tac-toe lah. Jadi game-game yang diorang nak main ni, diorang kena ada coins. Contoh kat sini mungkin akaun ni ramai visitor PNM yang pakai. Ada 17,540 coins. Okay, setiap kali game nak main dia akan tolak, contoh macam ni dia akan tolak 20 coin. Kalau dia kuat main sampai habis coin dia, dia tak boleh main dah. So macam mana dia nak main lagi, nak dapatkan coins lagi, dia kena jawab soalan. Dia jawab soalan, dapat markah, dia akan boleh jawab lagi, boleh main lagi. Kadang-kadang dia orang bijak, dia sekadar main je, janji boleh main, tak boleh. Kalau jawab soalan tu markahnya rendah, coins yang sedia ada tu dia akan kena tolak. Okay, contohlah saya klik pada ni, virtual mat. Apa bulan ni kita bertanya, oh dia kata kenapa ni dia ibarat rumah kita lah, rumah budak dengan pelajar dengan kita. Kita kan tengah fokus sekarang kan. Okay, dia tengah lapar. So lapar dia pergilah kedai, carilah kedai. Lapar nak pergi kedai apa? Kedai decoration ke? Kedai elektrik ke? Oh ada kedai makanan kat sini. Dia klik makanan, mana makanan dia nak makan apple ke,
dia confirm, kita beli apple sebiji. Okay. So, pangkal. Mungkin tak cukup, nak beli lagi, nak beli aiskrim pula. Confirm. Dah beli dah. Okay. Nak beli apa lagi, nak beli ada makan lagi. Beli apa lagi dah, turun pagi. Semua ada, telur mata pun ada, donat. Nak donat lah satu. Beli dah donat. Okay, so dia dah boleh makan. Makan. Terus makan yang lagi. Okay. Oh, dah banyak dah makanan. Dia nak makan apa? Perasan tak kat atas ni? Dia punya tenaga ni 0%. Sebab tu dia lapar, dia menangis. Dia makan apple, keluar dekat mulut dia, dia tak gerak. Nampak tak? Tenaga dah makin bertambah. Makan pisang, lama tak makan pisang. Oh, makin bertambah lagi. Makan donat pula contohnya. Oh, tenaga bertambah lagi. Nampak tak? Dah tak nangis dah dia. Makan aiskrim pula. Dia tekan aiskrim, masuk mulut dia. Jadi ni antara benda yang ni tambahan je sebenarnya, tambahan supaya at least adalah benda-benda yang anak-anak dia boleh main, dia release kan. Okay, so basically inilah benda yang disediakan dalam Island Ace punya platform. Jadi mungkin kalau ada soalan ke? Boleh ke kita buka soalan? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So setakat ni fungsi yang ada, yang saya terangkan tadi adalah fungsi-fungsi yang memang ada dalam Island Ace. Okay, sentiasa ada daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Dan actually ada satu fungsi tambahan untuk tingkatan 3 dan ke bawah, dia panggil sebagai ujian kendiri, macam lah ujian kendiri. Dia lebih pada jawab soalan juga sebenarnya. Jawab soalan. Jadi bila jawab soalan tu, lepas soalan tu maksudnya dia dah tahu dah, dia dah boleh cover, dia dah strong dekat subjek-subjek yang tertentu. Okay, itu basically sebenarnya bentuknya jawab soalan. Okay, so untuk penerangan Island Ace, fungsi-fungsi yang ada setakat ini itu dia. So kalau ada soalan boleh tanya. Okay, dipersilakan. FJ, kita ambil 3 soalan ke kalau ada? Boleh je mana-mana. Tak boleh lama. Okay, ada soalan dekat komen. Nak akses daripada Puan Hannah Amira. Nak akses semua bank soalan memang free kah? Kalau kita akses dekat akaun perpustakaan, mana-mana negeri pun percuma. Okay, nanti dekat website tu boleh tengok untuk level mana. SPM ke, menengah bawah ke, boleh tengok kat situ. Dan dekat situ yang disediakan oleh library ni semuanya full access. Apa sahaja yang anak-anak belajar, semua ada kat situ. Dia nak jawab soalan ke, semua ada kat situ. Okay. Jawapan dia? Saya tambah sikit, coach, apa tu, Encik Pak, saya tambah sikit bagi yang baru nak akses U-Pustaka. Okey, Puan Hana dan beberapa yang belum jadi ahli U-Pustaka, saya dah upskan video untuk menjadi ahli U-Pustaka. Masuk dekat sini untuk Island Ace dan ada di dalam U-Pustaka lebih kurang 22 pakanan data. Untuk mendapat akses secara percuma, tuan-puan semua bukan haruslah, wajib menjadi ahli U-Pustaka terlebih dahulu. Jika tidak menjadi ahli U-Pustaka terlebih dahulu, terus akses je semua pangkalan data dalam U-Pustaka anda kena bayar. Faham? So nak tak nak, tuan-puan semua kena menjadi ahli U-Pustaka di www.u-pustaka.gov.my secara percuma dan boleh akses 22 pangkalan data secara percuma termasuk Island Ace. Dan untuk ke Island Ace tu, tuan-puan bila dah jadi ahli, terus ke quick link ataupun pautan pintas di bawah tu dia ada pangkalan data. Jadi klik dekat pangkalan data tu, nanti tuan-puan boleh tengok semua 22 pangkalan data tersebut. Okey, terima kasih ya. Jelas ya? Okey, teruskan Cik Fuad. Okey, ada lagi soalan? Okey, jelas. Okey, terima kasih Puan Hannah Amira, terima kasih. Lagi soalan kalau ada. Mungkin ada yang nak tanya contoh macam dui bahasa. Okey, untuk setakat ni untuk dui bahasa
kalau subjek sains dengan matematik untuk sekolah menengah memang ada disediakan macam yang saya tunjukkan tadi, ada di bahasa. Untuk sekolah rendah buat masa ni dia masih satu bahasa lagi. Okay, dia tengok kepada majoriti sekolah. Okay, so itu untuk dari sudut bahasa lah. Ada lagi soalan ke? Saya tak sempat tengok dari awal, jika nanti nak tengok macam mana ya. Okay, nanti tak silap saya pihak-pihak library akan uploadkan ke YouTube channel Perpustakaan Negara Malaysia. Okay, yang tanya ni R_ni Nazira. Okay, akan diupload ke YouTube. Dan kalau sekarang ni kalau nak cari pun yang tahun lepas pun ada, yang tahun lepas punya sesi yang sebegini pun ada, boleh tengok kat YouTube. Yang sesi hari ni rasanya akan diupload dalam masa terdekat Puan Farah. Kalau dapat terus hari ni kita akan up ataupun besok lah. Okay. Jadi itu jawapan untuk Puan Nazira dekat YouTube. Cari channel Perpustakaan Negara Malaysia. Okay. Malaysia Baik, Malaysia. Okay, so kalau tak ada soalan lagi mungkin kita pergi ke sesi seterusnya. Ada quiz Puan Eli Saya. Silakan Puan Farah. Okey, kita terus soalan quiz. Kita pass kepada Coach Bahrain untuk soalan quiz. Boleh. Puan Farah, pemilihan tu, beritahu pemilihan pemenang. Okey, untuk quiz ni Coach Bahrain akan tayangkan di slide setiap soalan lebih kurang ada 10 soalan. Dan kita ada hadiah wang tunai berjumlah yang paling tinggi untuk hadiah utama ialah 100, ada yang 50, ada yang 30. So 80 pun ada. So kena berputar maksudnya dari soalan 1 sehingga soalan 9. Kita soalan 1 hingga soalan 9 hanya salah satu je yang menang kan Puan Heli? Untuk soalan 10 tu kita open kepada semua. Maksudnya kalau tuan-puan dah menang soalan nombor 1, soalan nombor 2 sampai nombor 9 tu berilah peluang kepada peserta yang lain. Jadi untuk hadiah utama ni, mana yang dah menang nombor 1 sehingga nombor 9, kita open lagi untuk menang ke soalan yang hadiah utama yang berjumlah wang RM100. Banyak tu kan. So kita teruskan dengan soalan. Okey, untuk pemilihan jawapan, saya akan pilih jawapan yang tepat, yang pantas, tertera di skrin layar saya ya. Saya yang akan tentukan pemenang. Okey. Keputusan juri adalah muktamad. Okey, selamat mencuba. Okey. Okey, untuk pemenang, untuk pemenang ni mana yang tertera nama, mohon jasa baik untuk bagi nombor telefon ya Puan Heli, bagi nombor telefon untuk saya senaraikan untuk untuk pihak Island Ace hubungi ya. Jangan silap pula nombor telefon tu. So nanti duit tak dapat. Okey. Seterusnya kita teruskan ke Coach Bahrain. Ready dah dengan soalan-soalan tu? Okey. Saya handle Betul? Okey. Okay guys Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan paparkan soalan dia, ada 10 soalan. Tapi sebelum tu saya nak bagi mungkin ada soalan yang memerlukan untuk audience pergi masuk ke Island Ace. Sebab jawapan dia dekat situ, dia tak boleh ingat-ingat je. Jadi faham saya dah bagi hint tu, saya bagi hint. Satu lagi yang jawapan ditentukan oleh Puan Farah. Muktamad tidak boleh dicabar mana-mana mahkamah. Boleh Boleh. Okey, sekejap saya boleh share screen kan? Boleh. Boleh Okey, saya share screen.
Teruskan. Saya dah ready untuk mencari pemenang ni. Okey, boleh. Saya cuba dulu. Saya takut tertunjuk yang ada ni, yang ada jawapan je. Kita ada Careful. promosi. Kita berhati-hati. Satu lagi ni, nanti untuk siapa yang menang tu, jangan tersilap nombor akaun dengan nama tu. Tapi kalau tersilap nama akaun saya tak apa. Akaun saya boleh isi. Coach jangan bagi nombor akaun di sini, bagi nama dan handphone number. Okey. Sekejap saya punya. Sekarang tak nampak lagi kan? Kosong lagi kan? Sekejap Kosong. Sekejap saya takut, saya tersalah tunjuk ni. Sekejap betul ke ni? Okey, jadi okey. Tolong Tengok ada dua besi kan? Puan Heli ada soalan daripada Abdul Muttalib, tingkatan 5. Okey. Ni speaking, adakah video pembelajarannya? bagi Encik jawab tu macam apa? Saya jawab. Okey. Untuk pelajar tingkatan 5, okey. Satu lagi adalah kita ada video pengajaran. Satu lagi untuk subjek matematik dan English, boleh akses kepada saya punya tips pembelajaran untuk subjek matematik dan juga English. Dekat situ dia ada tips pembelajaran. Biasanya saya akan actually sepanjang tahun lepas saya dah buat pengajaran. So direkodkan dari Sasbadi, dia masuk dekat situ. So dia dah edit dah. So memang sangat-sangat membantu. Cara-cara nak jawab, ada soalan, jawapan ataupun penerangan. Boleh tengok dekat muka depan. Okey, mana soalan ni? Okay, ni soalan. Ready Kita ni soalan kedua ke soalan pertama yang payah tu, Coach? Soalan yang paling sukar ke yang tak ini sukar? mula-mula yang paling mudah lah dulu. Mudah kita nak bagi yang RM30 ya? 30. Dia ikut RM30, RM30, RM40, RM50, RM60, RM80. Lepas tu yang open to all Sekejap Macam mana nak tukar dia ni pula ni? Sebab saya ada dua skrin ni. Sekejap Tak apalah. Okay. Sempat lagi soalan Ajat sempat lagi. Okay. Kita pergi soalan yang pertama nampak tu. Soalan yang pertama bernilai RM30 tu. Senang saja ni. Bilangan subjek island is. Ada 3 je. 1, 2, 3. Mana satu? Puan Farah tentukan Ya. Laju respon. Okay, dah dapat. Dapat dah? Puan Farah tentu dah dapat. Okay, dah dapat. Macam saya cakap tak boleh nak tak boleh dibangkang dah ada jawapan dah. Saya nak jawapan tu kena betul-betul cukup. Apa yang tertera kat situ kena tulis sama juga. Oh, dia nak macam tu tak boleh tulis number. Betul nombor tak apa. Maksudnya apa yang tertera nombor. Kalau 03, 03 lah. Kalau 02, 02. Tak betul satu. Betul 01. So, pemenang untuk yang nombor 1 adalah jawapannya 01 iaitu Puan Norizam binti Muhammad KKUA. KKUA. Okay, Norizam Muhammad Puan Norizam boleh bagikan nombor telefon. So Puan Norizam nanti boleh bagi pada member lain lah pula untuk menjawab soalan seterusnya. Okay. Kita pergi soalan yang kedua Sekejap, nombor telefon dulu. Adakah nombor telefon tu? Puan Norizam, okey sekejap ya. Okey, Tania Puan Norizam. Okey, sekejap soalan nombor 2. Okey, ready soalan nombor 2 bernilai RM30 juga. Tak boleh. Okey, soalan nombor 2. Rekod kemudian boleh dilihat oleh, tapi
Tapi dekat sini bila saya sebut macam ni, ini adalah kalau Island Ace yang kalau kita beli sendiri sebab kalau dekat perusahaan negara walaupun boleh tetapi dia sebab multi user dia tak tepat lah. Tadi Okey, dah ada pemenangnya. ada. Jawapan dulu, jawapan dulu. Jawapannya adalah 03 iaitu pelajar, ibu bapa dan guru. Orang yang type 03 ialah Muhammad Azizi bin Muhammad Rani daripada Hospital Kota Baru rasa kau ni. Okey. Cik Azizi bagi nombor telefon. Okey, sekejap Yang ini saya nak buat disclaimer Yang ini kalau kita gunakan Island Ace yang dekat yang kita buat pembelian sendiri dan kita link dengan akaun pelajar, yang itu kita akan dapat tiga pelajar, guru dan juga ibu bapa. Sebab akaun ibu bapa adalah percuma. Tapi korang boleh pakai yang dekat ni pun boleh juga. Cuma dia tak tepat je lah. Dia punya. Okey. Jawapan tu kalau 03 tak payah penuh pun tak apa. Maksudnya biar tepat 01, 02, 03 macam tu. Kita bagi senang lah. Can we move on? Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 sekejap. Soalan 3 pun bernilai RM30 juga. Ya. Okey. Pelajar boleh publish peta minda di Island Ace. Ada 3 jawapan. Satu saja betul. 02. 02. Sekejap. Laju sangat ni. Saya nak kena ambil. Scroll ke atas. Sekejap Ui, laju. Sabar. Mana ya Allah. Tak apa, sekarang laju. Nanti yang lagi atas dia orang kena godek lah. Okey. Saya nak cari yang lepas pada apa? Cik Azizi bagi nombor telefon tadi. Okey. Jawapan untuk soalan 3. Okey, selepas soalan 3. Okey, jawapan untuk pelajar mendapat ganjaran dan boleh bermain permainan setelah Kau yang mana? Setelah pengesahan asas tadi. 02. 02. Okey, 02. Soalan nombor 3 kan? Pelajar boleh publish peta minda di Island Ace. Betul, soalan 3. Okey, jawapannya 02. Iaitu setelah pengesahan Sasbadi. Okey, pemenangnya adalah Muhammad Zabri Azahari. Okey, Cik Muhammad Zabri. Ada nombor telefon bagi? Selalu menang ni Cik Muhammad Zabri ni. Okey, jap. Saya ambil nombor telefon dulu. 012. Muhammad Zabri Azahari. Okey, semakin hangat. Okey, kejap saya type nombor soalan dulu senang. 50 40 Soalan 40. keempat. Soalan keempat RM40 Ada. RM40. Soalan nombor 4 adalah RM40. Okey, ini soalan dia. Okey, soalannya. Oh, cepat laju . Pelajar mendapat ganjaran dan boleh permainan setelah 1, 2, 3. 01, 02, 03. Okey, kejap. Saya rasa tadi yang ini Cik Fuad ada beritahu. Okey.
Rasakan coach kena baca dulu baru coach Okey. klik soalan tu. Sebab kadang-kadang dia orang kan Okey. lambat. Betul. Ha. Okey. Baca dulu, lepas tu baru coach. Okey, 1, 2, 3 barulah kita ni kan. Okey, Okey. untuk soalan nombor 4, RM40. Puan Rozita binti Ramli, Penang Lip. Jawapan menjawab soalan latihan. Jawapan dia 03. Sekejap Saya kena baca dulu. Macam mana saya nak baca dulu sebab dia dah dipaparkan. Ya ke? Nampak dapat 1, 2, 3 tak macam tu. Nanti kejap saya ambil nombor telefon ni dulu. Mana Puan Rozita, nombor telefon Ada please. cara lah, saya tak tunjuk dulu. Saya baca, lepas tu baru saya ni boleh lah. Saya tak tunjuk dulu. Macam ni boleh lah. Okey. Kalau macam tu lah, yang ni tak apa. Yang ni Okey. 0142449294. Okey, seterusnya soalan nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4. Soalan nombor 5 kan? yang ini saya baca dulu lepas tu saya paparkan Okey. Okey, nanti kejap. Soalan nombor 5. Sekejap saya type dulu soalan nombor 5. Senang saya nak cari ni. Okey. Pelajar boleh membuat nota tambahan ataupun sticky note di kandungan apa dia? Okey. Apa tu Cik Fuad? Soalan tu boleh tak Cik Fuad kecilkan lagi? Yang tepi tu bagi kecil biar dia orang tak nampak. Oh ya, tak perasan Jadi dia orang dah dapat baca soalan tu. Oh ya. Kecilkan, Okey, tak perasan. Ay Allah. dia orang nampak. Nampak Ha. Aduh. Dia dah ready soalan berikutnya. Kat sini. Okey, Macam tu tak nampak. Barulah tak macam tu. Klik macam tu. Oh, dia orang tak nampak. Okey, pelajar boleh membuat nota tambahan. Okey, jawapannya adalah 01. Okey, saya cari pemenangnya. Mana tadi? Selepas saya type. Rozita. Saya akan ambil. Sekejap. Soalan 5. Mana tadi? Coach, coach belah kanan tu nampak next slide lah. Nampak Ya, soalan. ada. Macam ni okey, Tak, bukan. Sebab saya ada Tadi dua. mana tadi? Dia keliru sikit. Oh ya. Jangan saya guna cara ni. Sekejap. Macam dia okey. Dia kecil je. Sekejap. Kecil. Yang kecil tadi ya? Tak, saya tukar. Sekejap. Saya adjust sikit saya share pada skrin 1. Ya, saya memang ambil soalan selepas soalan dibaca. Memang saya tulus. Tak kira siapa-siapa pun. Orang PNM ke kalau ni saya tak ni. Saya integriti. Saya akan pilih ikut soalan yang saya ni. Okey. Untuk next soalan susah lah macam ni. Saya tak expect pula macam ni SPRM. Sekejap. Sebab Okay, saya nak tengah banyak ni. Okey. Saya share ni Tadi Saya terkeliru ni. Saya share yang mana ni? Skrin 1. Betul lah tadi coach, betul lah yang tadi. Sekejap. Soalan Tak, 5. Sekejap. Tak apa, best kejap Okay. Sekejap. Bukan apa, saya tak nak nampak next soalan. Sabar ya tuan-puan, kejap ya. Saya tengah mencari ni sebab laju sangat ni. Naik. Saya nak scroll pun tadi. Berhenti dulu. Bagi jawapan. Dah ada ni. Soalan nombor 5. Soalan Koleksi tip pembelajaran untuk matematik tahun 4, 5 dan 6. Siapa guru yang mengajar? Okey. Coach, ni soalan nombor apa? Ni soalan nombor 5. Saya tak ada jawapan lagi nombor 5 ni. Tak ada jawapan Sebab saya tengah scroll lagi ni. Oh. Tunggu dulu. Sabar. Mana tadi? Saya lupa tulis ni pula tulis nombor, aduh. Sekejap, satulah saya tengah cari. Okey, lepas Puan Cik Azizi, tadi Puan Rozita. Sekejap. Puan Rozita. Mana tadi nombor Puan Rozita tadi?
Saya rasa saya tutup. Kejap Sabar ya tuan-puan. Saya tengah mencari jawapan ni dulu. Mana Puan Rosita punya nombor telefon tadi? Ada sangat. Kita dah menulis. Kita kami nanti juri kena ada 2. Juri. Sekejap. Saya tengah mencari nombor telefon Puan Rosita. Lepas tu baru jawapan ada. Ya. Sebab saya dah ada tulis sekejap Biasalah nak menang bukan senang, nak dapat hadiah bukan senang kan. Kejap ya. Mana tadi? Sabar ya tuan-puan. FJ, bantu tengok kat checkbox je. Selepas Puan Rosita bagi nombor telefon. Dengan handphone. Lepas handphone Puan Rosita. I pun tengah check juga ni. Tengok cari. Sabar ya, sabar. Sahabat-sahabat sekalian. Tahun depan kita kena ada 3 juri. Tolong Puan Farah. Jalan laju. Mana Puan Rosita tadi? Nombor phone Puan Rosita ke? Lepas pada tu boleh tengok tak siapa yang jawab cepat? Macam mana? Sekarang ni yang ada nombor phone Puan Rosita binti Ramli. Okey, selepas pada tu jawapannya selepas saya letak soalan nombor 4 tu, soalan nombor 5 tu, lepas tu ada jawapan dia. Jawapan dia 01 iaitu nota. Soalan 5 Kalau 01 Puan Nurul Syuhada. Okey, Puan Nurul Syuhada. Sila bagi nombor telefon. Okey. Puan Nurul Syuhada. Puan Nurul Syuhada binti Nazari KKPT. Okey, Puan Nurul Syuhada. Kejap Nurul Syuhada binti Nazari KKPT. 43 Okey, sekejap saya tulis soalan nombor berapa pula? Soalan nombor 6. Kejap Okey. Ya. Baru clear. Ya. Boleh? Dah. Coach, nanti sabar dulu jangan tunggu coach bagi soalan dulu baru jawab. Okey, saya bagi soalan Okey. Okey. Nombor 6. Soalan nombor 6 koleksi tip pembelajaran untuk matematik tahun 4, 5 dan 6. Siapa guru yang mengajar? Okey. Saya akan ni kan, apa ni? Oi, laju. Ni dia orang pakai ni je ni coach. Tak, dia walaupun tahu dia kena jawab dekat sini, dia kena alert. Dia kena masuk dalam tu. Kan? Yang mana satu? Coach Bahri, Coach K, Coach Jenny. Okey, mana satu? Wang tunai RM5,000 untuk semua. Yang ni RM50. Okey, pemenangnya adalah sebab tadi ramai yang tembak-tembak ni, saya kena tengok selepas Dia main tembak-tembak. screen. Nanti dia yang semakin besar dia tak boleh tembak dah. Coach, jawapan dia apa coach? Jawapan dia Coach K. Coach K. Coach K. Okey. Okey. Coach K 02. 02. Kejap Okey, pemenangnya adalah Enot Lambon. Bagi nombor telefon. Ina Lambun betul. Dia orang tembak-tembak lah coach. Tak apa, yang ni lepas ni dia tak boleh tembak dah. Nanti kejap. Mana Enot Lambon punya ni? Enot, your handphone number please. Yang ni RM50 kan? 013. 055. Okey, jawapan
bila coach dah ni baru saya letak soalan nombor berapa ni sekarang ni? Soalan nombor 7. 7. 7. Okey, kejap coach. Hmm. Bila coach baca dulu, saya baru type soalan 7. Lepas soalan 7 tu baru saya ambil jawapan. Nah, ni saya belum ni lagi, belum letak lagi soalan 7 tu. Baru saya tahu. Kalau tidak dia orang apa? Tembak macam tu. Ya. Okey. Soalan 7 di bawah nilai hadiah RM50. Makin tinggi kita makin ni sikit. Makin mahal. Ya. Tapi ni masih lagi 50 dia lebih kurang sama lah. Standard tadi lah. Okey Ya. Okey. Sekejap Jangan jawab lagi. Bila dapat typing daripada soalan saya tu, rasa inilah siapa baru jawab tak dulu tahu memang ni. memang kita cancel lah yang jawab dulu. Ah, Kena guna tahun. sebab Tak coach apalah, orang kena guna tahun. pakai type dia 03, 02, 01 lah nanti. Okay. Jadi Maksud sekarang ni dia valid selepas saya tanya kan? sekarang ni coach baca dulu. Lepas tu bila soalan 7 saya type, daripada situ saya akan dapat jawapan. Macam tu. Okey, coach baca je dulu soalan. Okey, video-video tip pembelajaran iClass terdapat dalam akaun. Okey. Ready for your answer. Okey, slide. Okey, ni dah. Selepas soalan 7. Jawapannya ialah tunggu. Belajar. Nanti tak tengok soalan 7 tadi. Mana tadi? Jawapannya adalah 01 pelajar. So saya nak kena tengok yang selepas soalan 7 tadi. Soalan 5. Jap. Soalan 5. Soalan 7. Sabar nanti. Soalan 7, jawapannya 01 Muhammad Arif bin Mahmud. Handphone number please. Handphone dapat RM50. Syarif? Arif, your handphone number mana? 0. Encik Arif bagi nombor telefon please. Tak nak bagi saya je. Kalau tak bagi telefon kat sini nanti Island Ace tak boleh nak catat. Ada dah tu, 019. Ada tu. 9238652. Okey. Thank you Cik Arif. Next. Soalan 8. Okay, Soalan 8 soalan 8. Okey, ready? Ready soalan 8 Apakah subjek-subjek yang terdapat di dalam video pengajaran untuk SPM ini pengajaran untuk SPM. Okey, tunggu tayang dulu soalan baru ni. Okey, ready? Okey. Video pengajaran. Jawapan dah? Okey, jawapannya soalan nombor 8 bernilai RM60 tau. RM60. RM60. Jawapannya adalah 01 iaitu matematik, biologi, fizik dan kimia. Okey, pemenangnya adalah Jennifer Paukin daripada Sabah. Okey. Telefon. Tanya Jennifer, your handphone please. Okey, 011149 838.
4988. Okay. Okey. Seterusnya. Soalan 9. 9. Soalan 9 ni RM80 tau. RM80. Yang ini kalau siapa yang selalu godek dia tahulah. Kalau tak dia kena cari. Apakah Yang ni boleh tak coach kita suruh dia type betul-betul jawapan tu. Kalau 02, contohlah kalau 02 apa tu matematik, biologi, fizikal, kimia. Maksudnya soalan nombor 8 dengan nombor 9, nombor 9 kita bagi payah sikit kan. Lebih payah sikit. Ini pasti dia kena type ke? Kena type. Okey boleh Okay. Tamat daripada Juri. pemenang. The only juri. Kita kena bagi dia usaha sikit walaupun dia objektif. Kalau tidak dia orang tembak dia 02, 03, 04. Tak nak. So Okay. kena type Total jawapan, maksudnya fully jawapan tu. Kalau 02 pelajar, kalau ada banyak kena type banyak. Aduh, okay. Okay. Ready soalan? Okay coach, seterusnya. Soalan dia, antara tugasan objektif yang boleh dihantar oleh guru, apa dia? Saya share sekejap. Apa dia? Kena type Antara tugasan objektif. Type. Saya pun tak tahu jawapan ni. Saya je tahu jawapan. Padahal dapat jawapan kan dah ada. Okey. Untuk yang ni, selepas nombor soalan tu, pemenangnya adalah jawapannya ialah 02 iaitu matematik dan fizik, iaitu Nur Afifah Ahmad Lutfi. Okey, bagi nombor telefon. Nur Afifah Ahmad Lutfi 01 No. 36 5338. Thank you, Tanya. 013. 13565338. Alright, kita ke Soalan utama hadiah. Hadiah. Jeng, are you ready? Yang ini macam mana? Yang ini saya rasa saya nak ubah sikit soalan dia. Bukan ubah, cara jawapan dia saya tidak akan tunjukkan jawapan sebab saya akan jadikan dia soalan subjektif. Yes. Sebab kalau tidak nanti dia akan teka-teka je. Yes, betul je. Lagipun ni soalan yang terakhir kan? Okey, soalan terakhir bernilai RM100. Okay, ready yang dah menang tadi tu. Okey, ready. Jadi yang ini saya cuma sebut saja tapi saya tidak akan paparkan sebab kat situ dia ada objektif kan, jadi tak boleh lah. Ya. Betul coach, pandai coach. Okey, soalan dia macam ni berapakah bilangan video yang terdapat dalam tip pembelajaran iClass Coach Bahrain bagi koleksi 16 hari bulan 6 2023 hingga 36 2023. Nak ulang tak? Nak ulang 100. Okay. Saya ulang sekali lagi Yang ini memang tak ada teka. Tak ada lagi two choice. Okay. In short macam ni, berapakah bilangan video bagi koleksi 16 hari bulan 6 sampai ke 30 hari bulan 6? Berapa? 16 hari bulan 6 hingga 30 hari bulan 6. 16 bulan 6, 30 hari bulan 6. At least 2 minggu lah. 2023. 35. Okey, dah ada pemenangnya. Island Asia kena masuk ni. Dia kena masuk. Kalau tak dia tak jumpa. Dah ada pemenangnya. Dah ada pemenangnya dah coach. Ada dah? Okay, good. Siapa tu? Jawapannya yang adalah mana terbaik tu?
video iaitu PD Kerunai. Bagi nama dan nombor telefon. Nama semula macam mana nak eja nama? PD Kerunai. Mungkin dia pakai ni kot. Bagi nama penuh PD Kerunai tu. Dan nombor telefon. PD Kerunai. Tanya tapi tak nampak nama dia lagi. PD Kerunai. PD Keruna Sharifah Farahwati. Okay, tahniah kejap Okay, settle. Sharifah Sedap nama dia Kerunai. Farahwati. Okey, tak apa, dah ada handphone boleh dihubungi. Okay, tahniah kepada semua pemenang. So nanti admin akan call setiap orang pemenang untuk bagi account number ya. Minggu depan kita masukkan cash ke dalam account masing-masing. So tahniah semula daripada Team Island Ace. Tahun depan kita cuba lagi. Okay. So ada apa-apa lagi Coach nak bagi tahu? Mungkin sedikit je kot. Just kalau untuk pelajar SPM kan sebab ini sangat membantu. Sebab tu nampak tak skrin saya? Nampak tak? Saya share tak? Nampak? Pergi dekat sini, okey. Tapi ni untuk iClass tip pembelajaran. Pergi dekat My Collection, dia ada saya dengan Coach Sukri, okey. Contoh siapa yang dapat jawapan tadi, saya percaya dia dah pergi sini dah. Kalau tak, dia memang tak boleh dapat jawapan. Contoh kalau macam matematik dekat sini, okey kita tengok So dia ada koleksi, okey, yang ini boleh belajar sebab dia dia ada yang berbentuk soalan, ada yang berbentuk penerangan. Contoh. Okey, macam penambahan dan penolakan matriks. Sebab ini dia dia record dengan 7-3 dan kita ada satu matriks N dekat sini yang bersaiz negatif. Tapi boleh cuba dekat sini sebab dalam kelas tu saya ingat dalam 200 video tapi dia masukkan sikit-sikit lah asas badi, dia edit dan dia masukkan. Jadi dah senang dah. So kebanyakannya saya fokus kepada soalan. Jadi senang lah. Macam soalan matrik, macam mana penambahan matrik, macam mana pendaraban matrik, macam mana soal boleh tengok. Kalau macam video pengajaran tu, dia lebih kepada macam mengajar. Yang ini dia menjawab soalan dan ada penerangan. Jadi dia mudah sikit, sangat-sangat membantu. Itu sajalah saya punya perkongsian. Boleh? Okey. Itu saja Puan Farah. Ya. Okay. Alright Puan Farah, tolong wrap up. Thank you. Mana pula Puan Farah ni hilang dah. Puan Farah, where are you? Aduh. So kita itulah tak? Macam mana? Nak tunggu Puan Farah ke? Kita dismiss lah. Kita closing coach. Kali lah coach. Ni kali closing. Closing je lah, closing tak apa. Puan Farah tak ada ni? Tak ada. Tak apalah, closing je lah. Terima kasih pada audience. Syafara. Oh tak, dia taruh ni. Dia taruh form. Siapa yang hadir form, feedback form. Takut nak Tolong tengok Puan Syafara punya feedback form di chat room. Feedback form dan juga attendance form rasanya. Dah ramai dah keluar. Okey, dapat dah? Nampak? Okey. Tu attendance form dan untuk feedback punya program pada hari ini. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta yang telah sertai program pada hari ini dan ini merupakan latihan yang terakhir bagi tahun 2023. InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan ada beberapa jadual lagi. Nanti kita akan schedulekan balik jadual untuk latihan pangkalan data secara online dalam portal Upustaka pada tahun 2024. So untuk tahun ni inilah yang terakhir
dan saya ucapkan kepada syabas kepada semua yang banyak kali join untuk online di dalam portal e-pustaka bersama dengan pembekal dan terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dan terima kasih juga kepada tim Island Ace, Encik Fuad, Coach Barin dan Puan Heli. So kita Terima jumpa kasih kembali. pada tahun hadapan. Terima kasih semua. Tahniah pada pemenang. Dan tahniah kepada pemenang. Yes. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Wah, lama juga ya. Bye bye. Terima kasih Hadil.